saya tak nafikan. Ada orang yang hantar mak ayah ke rumah orang tua dengan sebab dia memang benci pada mak dan ayah dia. Ada sebahagian mak-mak telah menebalkan kuasa veto dia untuk arah anak dia pada benda-benda tak perlu, lalu diugut dengan kad derhaka. Tak nak dengar kata aku, hang derhaka. First kita kena tahu, ada bab derhaka anak kepada ibu bapa. Benda tu memang ada. Tapi kalau setakat mak melabel, ayah melabel anak tu derhaka, tapi benda tu tak betul, dia tak derhaka di sisi Allah Ta'ala. Dia hanya derhaka di mata mak dan ayah dia. Sebab kita kena tahu, tua belum tentu cerdik. Ni maaf saya sebut, muda belum tentu bodoh, tua belum tentu cerdik. Dia tak boleh guna kaedah asal tua je pandai semua. Tak. Ada orang tua yang tak tahu apa, pandai cakap je. Okay. Ni bukan saya marah, saya sebut je. Okay. Cuma saya nak katanya, itulah realiti yang hidup. Sebab kita tengok struktur kedudukan rumah tangga, sebahagian orang ni dia terpenjara kerana ada sebahagian ibu bapa yang menggunakan kuasa veto dia. Bila mana anak tu tersepit, dia masukkan anak tu ke dalam kawasan yang tersepit. Antara dia nak urus tadbir family dia, isteri dia ataupun anak-anak dia, di antara dia nak mentaati ibu dan ayah dia. Ibu bapa yang baik tidak akan menjadikan anak dia duduk dalam keadaan serba salah. Dia tak akan buat benda tu. Sebab tu tuan-tuan tengok Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ibu dia orang tak pernah marah pun selepas dia orang menjadi tokoh kalau tak sempat balik jenguk dia. Dia bukan macam orang kita sekarang. Sebab tu dia boleh jadi tokoh yang hebat, sebab mereka mempunyai ibu bapa yang hebat, yang besar, yang tak pernah ungkit. Tengok dah jadi imam, bukan reti balik kampung pun. Tak pernah Imam Asy-Syafi'i menyebutkan benda tu kepada Imam Syafi'i waktu dia jadi tokoh. Ini satu kefahaman masyarakat yang kita kena betulkan balik. Bukan saya kata anti balik kampung, cuma kadang-kadang kita kena faham, kita jangan jadikan benda tu wajib sehingga dia rasa bersalah. Saya nak sebut sini ialah memasukkan anak dalam situasi bersalah, itu salah. Itu ialah benda yang salah. Sebab anak dia tak gamak, melainkan anak yang memang dia brutal, dia berani, dia kata terus. Tapi kalau anak yang baik, walaupun dia tahu perbuatan mak dan ayah dia kurang tepat, saya tak kata salah, kurang tepat, dia kadang-kadang pilih untuk diam, tak nak kata apa-apa. Tapi efek dia, kesan dia, kadang-kadang dia bertelagah dalam rumah tangga dia. Sebab tu ini benda yang kita kena sedar. Sebab tu ada riwayat Imam Asy-Syafi'i waktu dia balik, dia jumpa mak dia, dia nak cerita dia ni dah banyak belajar. Dia nak cerita dia banyak belajar, walaupun cerita ni ada sikit problem dari segi riwayat dia. Dia masuk rumah tanpa sempat ketuk pintu dan beri salam. Waktu tu dia dah hebat dah hafal Muwatta', dah start bagi fatwa, dah bagi fatwa ke orang, maknanya mufti. Dia masuk macam tu je sebab dia tahu rumah dia. Lalu mak dia tanya, kenapa masuk macam tu je? Banyak ilmu yang kamu belajar, siapa kamu tak boleh ingat nak masuk rumah kena ketuk pintu dan kena bagi salam? Keluar kau balik, belajar balik. Tak balik tengok aku pun tak apa. Kalau inilah sudahannya. Lebih kurang macam itulah ceritanya. Cuma nak kata ibu Imam Syafi'i, saya guna perkataan ni, dia tak mengada-ngada bila mana dia tengok anak dia berjaya. Sebab sebahagian kita ni mungkin dia tengok anak dia berjaya, dia kurang sikit, itu ialah nasib kita, antara kita. Okay. Dia rasa macam anak tu perlu memberi banyak benda pada dia. Ini maaf saya sebutlah, sebahagian orang, ada orang dia bagus, dia jaga anak dia, dia ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila mana anak dia dah besar, dia tidak membebankan anak dia, itu bagus. Bahkan keadaan macam tu, anak tu sendiri dengan rela hati dia nak berbakti kepada mak dan ayah yang tidak mengada-ngada ni. Kadang-kadang kalau mak dan ayah tu dia mengada, dia buat tapi dia ada rasa ralak sikit. Tapi kalau dia tak minta, tak demand, itu lebih baik dan lebih memberi besar perasaan anak tu. Tuan-tuan tengoklah, kebanyakan orang yang ada perasaan yang macam ni, dia tidak menyusahkan, orang kata apa, anak-anak dia.
maka anak-anak dia sendiri nak berkhidmat pada dia. Sebab tu tempat kita ni saya sebut sikit lah, budaya tempat kita, satu orang anak tu dilihat teruk bila mana dia hantar mak dan ayah dia ke rumah orang tua. Saya tak nafikan ada orang yang hantar mak ayah ke rumah orang tua dengan sebab dia memang benci pada mak dan ayah dia. Ada orang macam tu. Tapi ada sebahagian orang yang dia sibuk, dia tak sempat, dia memang tak boleh celah dengan sebab dia pun dah ada tanggungjawab. Dia letakkan mak ayah dia di satu tempat yang boleh jaga dia, dia bayar dengan duit dia, dia bagi orang gaji yang elok dalam keadaan dia tak sempat. Di setengah-setengah tempat, budaya ni tidak dilihat sebagai budaya yang teruk. Saya sendiri pun ada jumpa sebahagian orang yang dah berusia. Dulu saya pernah ziarah satu pondok di Kelantan ni yang dipunyai oleh, yang diuruskan oleh Datuk Dr. Abdul Basit ni. Dia ada pondok Muhammadiyah di Kuala Kerai, Kelantan ni. Selain pada pondok pengajian untuk anak-anak, dia ada pondok warga emas. Saya tengok dengan mata kepala sendiri, sebahagian orang yang dah berusia duduk situ, beraktiviti situ, belajar kitab apa semua. Bukan anak dia tak peduli dia, dia sendiri yang beritahu pada anak dia, kalau rasa berat nak jaga, berat nak beri perhatian, hantar dia ke sini. Dia nak beraktiviti di situ. Maknanya kita ada alternatif itu. Cuma dia ada satu stigma sikit. Stigma ni dimainkan oleh drama-drama, cerita-cerita, filem pendek yang kadang-kadang menunjukkan pilihan itu pilihan yang totally salah. Jangan pilih macam tu. Bahkan kalau kita tengok, bila mana dia jaga mak dan ayah dia dalam keadaan dia tak mampu, dia juga mengkhianati tanggungjawab tempat kerja dia. Sebab tu saya sebut, mak dan ayah yang baik, dia tidak menjadikan anak dia duduk dalam keadaan rasa bersalah. Dan itulah inti daripada doa Nabi. Bila mana Nabi kata, Nabi ajar pada kita untuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada buruk keadaan waktu panjang usia ataupun waktu usia tua. Ada orang dia faham buruk keadaan time tua ni ialah nyanyuk semata-mata. Bukan. Dia ada orang dia tak nyanyuk, tapi mulut tak boleh jaga. Tengok benda tak betul je dia suka komen, menyebabkan anak, cucu, menantu rasa irritating, terganggu. Itu pun su'ul kibar. Dia tak nyanyuk lagi, dia ingat duit gaji dia masuk bila, dia ingat bila anak dia tak bagi duit, bila anak dia bagi duit, ingat elok. Tapi itu ialah perangai-perangai yang tak disukai. Dia belum sakit terlantar lagi. Ada orang dia bimbang, saya tak naklah sampai sakit terlantar, nanti kalau sakit terlantar anak bosan, dia buat saya lebih kurang. Sebenarnya itu salah satu daripada su'ul kibar. Antara benda yang teruk juga ialah dia tak lagi lemah, dia kuat, tapi orang tak suka pergi, khususnya anak-anak tak suka perangai dia. Ini juga bab daripada su'ul kibar. Jadi cerita Al-Qamah tu dia boleh create suasana yang tak baik dalam bab mentaati ibu bapa. Mentaati ibu bapa selama mana ianya berkaitan dengan apa yang disuruh oleh syariat. Bila mana dia dah langgar, dia tak. Macam isu Al-Qamah ni, isu cerita hadis palsu tu, dia lebihkan isteri. Kita pun tak tahu dia lebihkan isteri macam mana. Pertama kita kena tahu, lebihkan isteri over sangat memang tak boleh. Tapi bagi mak dan ayah yang sudah ada anak yang berkeluarga, dia kena tahu anak dia, khususnya anak lelaki, mempunyai tanggungjawab yang dia perlu utamakan. Bahkan ada para ulama menyebutkan, bila bertembung antara keinginan mak dan nafkah isteri, kita dahulukan nafkah isteri dulu. Kita kemudiankan dulu yang tu. Kita kemudiankan dulu yang tu. Dan dia tidak termasuk daripada bab menderhaka. Walaupun mak dia terasa, dia tak termasuk daripada benda yang salah ataupun benda yang teruk.